Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam Ramadan yang ke berapa dah ni? Yang keempat dah hari ni kita berpuasa. Okey, baiklah, sementara ni kita bagi dalam seminit dua sekejap. Kita nak tunggu, rakan-rakan kita yang lain masuk. Alhamdulillah, hari dah masuk episod yang keempat dah, untuk program, solusi anak muda. Dan alhamdulillah untuk kali ni kita juga membawakan, panel-panel yang sangat hebat yang pastinya akan memberikan, penjelasan tentang isu-isu yang bakal kita kupaskan pada hari ini. Okey, baiklah kepada anda semua yang mana yang dah masuk live kita apa semua hari ini. Okey, kalau yang dah masuk, okey anda boleh share tanda menyokong dan juga anda boleh komen untuk sebagai tanda anda hadir dalam live bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia untuk segmen solusi episod yang keempat. Okey, baiklah. Kita tunggu dulu untuk tengok yang lain masuk. Okey, alhamdulillah. Siapa sangka sekejap je hari ni dah masuk Ramadan yang keempat. Pejam celik dah masuk Ramadan yang keempat, berbaki lebih kurang dah dalam 26 hari lagi. Dan alhamdulillah juga pun Ramadan tahun ni sangat bermakna sebab kita pun dapat solat berjemaah di masjid. Okey, kalau tahun lepas totally memang lockdown. Kita tak boleh nak solat tarawih, kita tak boleh nak pergi bazar Ramadan, tapi alhamdulillah tahun ni orang kata satu nikmat, satu rezeki buat umat Islam di Malaysia khususnya sebab dah dapat pergi bazar Ramadan, dah dapat pergi solat tarawih berjemaah, boleh bawa mak ayah, boleh bawa isteri, boleh bawa ahli keluarga untuk menunaikan solat berjemaah di masjid. Okey, baiklah. InsyaAllah kita bagi masa dalam seminit, 2 minit lagi. Okey, untuk tajuk hari ni sangat istimewa iaitu Ahlan ya Ramadan. Ibadah ataupun berniaga. Kita maklumlah bulan Ramadan ni biasanya antara bulan yang juga untuk umat Islam berniaga sebenarnya. Sebab apa? Sebab lepas Ramadan dia datangnya hari raya kan. Jadi mestilah bulan Ramadan tu dia akan menjadi juga persiapan untuk menyambut hari raya. Tapi untuk yang berniaga ni macam mana? Kadang ada yang berniaga pasal Ramadan, balik dah penat solat tarawih, tinggal macam mana apa semua. Walaupun sunat tapi mungkin ada cara-cara ataupun nak tahu apa yang bakal dikupaskan nanti oleh dua panel kita. InsyaAllah kita tunggu dalam selepas ini. Baiklah, panel kita ni bukan calon-calon orang. Suara memang sedap. Oh, dah bagi hint lah ni. Mana kalau suara saya mesti penyanyi. Okey, mereka berdua adalah dalam orang kata apa, bernasyid. Suara ya Allah memang sedap dan biasanya orang memang kenal, industri nasyid memang kenal mereka berdua ni insya-Allah. Okey, baiklah. Kepada anda semua sekali lagi, mana yang tengah tengok live ni boleh sharekan di Facebook anda. Okey, kalau ada komen boleh nanti sebarang persoalan boleh je ajukan di ruang komen. InsyaAllah nanti kita akan kupaskan, kita akan berikan jawapan untuk setiap persoalan daripada anda semua insyaAllah. Okey, baiklah. Saya rasa pun kita dah boleh start untuk kita jemput dua panel kita pada hari ini. Jom kita jemput masuk kita punya panel. Nak tahu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berbaju Melayu kurta hari ni Ya, begitu. Okey, baiklah. Hari Jumaat. Okey kan, Jumaat kan senang. Lepas habis live ni boleh terus pergi solat Jumaat insya-Allah. Ya, Okey, baiklah. Bersama dengan dua panel kita hari ini iaitu yang pertama adalah Tuan Firdaus Mukhtar dan juga Tuan Abu Hurairah yang mana adalah selebriti nasyid daripada kumpulan nasyid If1. Betul? Betul. Okey, dan mereka juga berdua adalah pengasas kepada FB page The Solusi yang mana sebuah page yang mengumpulkan solusi kepada banyaknya persoalan yang timbul daripada isu-isu rumah tangga. Betul? Betul. Okey, baiklah insya-Allah. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit latar belakang dan boleh bercerita sikit tentang page The Solusi ni. Ni bukan page biasa-biasa Ini page like view semua ratus-ratus ribu ni kan. Mungkin boleh share sikit kepada penonton-penonton Solution Muslim Volunteer Malaysia insya-Allah. Baik. Kalau kenalkan diri sekejap boleh Boleh. Okey, saya yang
yang membesar di skrin. Maksudnya skrin ni agak penuh sebabkan muka saya. Saya adalah Abu Hurairah Roslan, merupakan sekali dengan sahabat saya lah. Kami di page The Solusi, termasuk kami pun speaker dan kami pun penulis di dalam page kami. Okey. Kalau Firdaus silakan. Saya Firdaus Mokhtar, bersama-sama dengan Ustaz Abu Hurairah sebagai founder lah kami. Kata apa? Nak kata pencipta tu bukanlah pencipta. Sebenarnya kami secara latar belakangnya, kadang-kadang orang tanya kenapa kita wujudkan satu page yang diberi nama The Solusi yang mengumpulkan kisah-kisah rumah tangga. Betul. Antara lainnya ataupun keutamaannya ialah dulu kami memang menulis banyak kisah rumah tangga kami sendiri sebenarnya di Facebook peribadi. Akibat daripada itu banyak soalan-soalan yang kami terima daripada ramainya, kita tak sebut netizen lah, tapi ramainya penghuni-penghuni di Facebook sana. Jadi kami ambil langkah untuk apa tahu, baik kita gabungkan, kita letak di satu page yang mana apa saja cerita yang kita boleh jadikan pengajaran, kita letak di situ. Dan di situ rupanya kita bermula Julai 2020. Julai 2019. Yes. Julai 2019. Alhamdulillah, rupanya hasil daripada itu mendapat sambutan ramai. Untuk apa tahu, untuk mereka yang lain-lain juga sama membantu kami. Kita dapat je bantuan daripada banyak juga page-page lain ataupun ustaz-ustaz lain, influencer lain untuk bantu kami dalam menyelesaikan isu rumah tangga yang banyaknya di luar sana. Itu sedikit pengenalan tentang kami dan The Solusi lah. Okey, baik. Tapi untuk penonton semua, jangan risau, hari ni kita tak bercerita tentang isu rumah tangga. Okay. Tapi hari ni kita bercerita tentang isu Ramadan dan juga ibadah berniaga lah. Tapi memang saya dah baca, memang dah lama dah saya follow page ni, Alhamdulillah. Walaupun belum berumah tangga lagi, tapi dia boleh, orang kata apa, menjadi satu rujukan supaya kita bersedia nak masukkan rumah tangga. Nanti kan bila baca tu rasanya macam-macam persoalan-persoalan yang kadang kita tak jangka. Ustaz, betul? Betul. Tapi saya tengok Tuan Azizi nampak macam dah berkahwin. Oh kan? Belum lagi Oh, belum. Maksudnya berkat baca page The Solusi tu nampak dah berkahwin. Kemal. Alhamdulillah. Okey, baiklah, insya-Allah. Okey. So hari ni tajuk kita agak istimewa kan, yang mana bertajuk tentang Ramadan, yang mana ibadah ataupun berniaga. Okey, biasanya kita maklumlah, biasanya bila masuk bulan Ramadan ni, selepas Ramadan ni dia hari raya. Kan? Jadi yang mana kadang-kadang ni Ramadan satu rezeki juga, orang berniaga di bazar Ramadan dan sebagainya kan. Berniaga baju raya dan sebagainya. Cuma kadang-kadang bila kita berniaga ni, kadang kita terlepas part ibadah. Okay, contoh katalah berniaga bazar Ramadan, dah pumpang sampai pukul 7.30, pukul 8 penat dah. Kan? Setengah hari dah orang kata apa, dah berninja dekat dapur, masak apa semua. Bila petang pula berniaga lagi, bila masuk waktu malam ni kadang dah penat. Jadi kadang-kadang kita tertinggal tarawih, tertinggal kita nak bertadarus dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak combinekan antara dua ni? Jadi mungkin soalan ni adalah, boleh tak macam Tuan kongsikan apa persiapan diri dan keluarga dalam kita nak menjalani ibadah bulan Ramadan dari segi rohani jasmani dahulu, sebelum kita nak masuk kepada perniagaan tadi. Perniagaan ni. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Azizi Kamizi baik, dan juga semua para penonton yang menonton hari ini. Kita live daripada dua page, The Solusi dan juga daripada Muslim Volunteer Malaysia. Persediaan sebelum nak menyambut Ramadan ni, kalau ikut kepada para sahabat dan Nabi, mereka dah bersedia 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Kita ni yang lemah-lemah ni yang selalu down ni, baiklah, kita masih berada dalam Ramadan. Kalau kata persediaan yang paling utama, kalau saya dan juga isteri dan anak-anak, yang pertama kita siapkan rumah tu untuk menyambut Ramadan. Biasanya kita siapkan rumah untuk menyambut hari raya, tapi kadang-kadang kita terlupa nak siapkan rumah dalam bulan Ramadan. Maksudnya bersihkan rumah, mop, cuci semua habuk-habuk, sebab kita nak menerima tetamu yang paling agung, tetamu yang paling mulia. Seolah-olah tu macam yang di Pertuan Agong tu nak datang rumah kita. Jadi mesti memang cantik. Dan juga kami siapkan dua tempat. Pertama, tempat untuk berbuka dan juga tempat untuk kita bersembahyang.
tempat untuk duduk baca Al-Quran itu memang special. Isteri saya lah, dia beli ada satu macam buaian khas. Jadi kita boleh duduk dekat situ sambil membaca Al-Quran dengan keadaan yang lain, selesa. Biasanya kita duduk kat bawah, ada rehal kan. Tapi kalau duduk saya pun mengantuk juga. Jadi persediaan yang kita buat ni seolah-olah macam kita nak sambut raya. Kalau baju pula, kita ada baju khas, kita ada satu jubah kita memang kita nak gunakan untuk sembahyang supaya dapat feel. Itu yang lahir lah. Kalau dalam diri pula, hati pula, kita bertaubat banyak-banyak, berdoa semoga Allah kekalkan kita dalam bulan Ramadan. Itu antara persiapan yang kalau saya boleh share dengan tuan-tuan. Kalau kita belum buat lagi, so balik rumah ni, tengok rumah kita, dekat mana ada satu tempat yang memang kita nak berjumpa Allah kat situ. Semua tempat boleh sembahyang kan Firdaus? Betul. Bilik, rumah, dapur janganlah. Dapur janganlah buat jadi tempat sembahyang pula. Jadi tapi kita ambil satu tempat, kat situlah kita nak jadikan sebagai mihrab, tempat kita berduduk berdua-duaan, kita nak bercakap dengan Allah, nak bangun 4:30 pagi tu. Cuba yang tu dulu, persediaan yang tu. Tak salah, tak terlewat. Bila kata sebut bulan Ramadan, bila ada peluang, mesti ada masa, insya-Allah. Jadi itu persediaan yang kita boleh buat sikit-sikit untuk sambut bulan Ramadan. Okey, kalau Firdaus pula. Kalau itulah dari segi rohani dan jasmani yang seperti yang Ustaz Abu sebut. Kita kalau boleh nak menjadi ataupun nak cuba tiru-tiru perasaan orang-orang soleh yang dahulu. Orang soleh dahulu macam Ustaz Abu sebut 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan dah ternanti-nanti. Padahal 6 bulan tu jauh lagi. Lama. Seolah-olah merasakan itu satu bulan hadiah untuk kita. Sampai sebelum tibanya bulan Ramadan dah berdoa-doa. Kita seronok juga ketibaan bulan Ramadan. Ya, betul. Sebab apa? Sebab kita tahu lepas bulan Ramadan kita jumpa Syawal. Itu seronok tu. Kita seronok. Kita lebih kepada nak raya yang bakal datang lepas Ramadan. Tapi orang-orang soleh dahulu tidak begitu. Mereka betul-betul menantikan kehadiran bulan Ramadan, dan bila perginya bulan Ramadan mereka tak menangis. Mereka sedih kerana kehilangan bulan Ramadan. Jadi kita nak cuba tiru-tiru perasaan tu sebab apa? Sebab mereka adalah satu lapisan ataupun satu waktu yang mana Rasulullah telah acknowledge mereka ini satu waktu yang memang menjadi umat yang baik, umat contoh. Jadi kita kena ada perasaan tu. Jadi untuk nak dapat orang kata apa, persiapan sudut rohani tu, paling tidak sikit kita ada rasa menyukai bulan Ramadan. Kita tak nak ataupun kita takut sebab apa? Kita ada perasaan yang biasa-biasa tu, yang bila datang bulan Ramadan rasa penatnya, alah susahnya jalan, mesti jam balik kerja, tambah-tambah sekarang petang-petang hujan. Dia ada perasaan yang rasa berat. Dan dalam bulan Ramadan itu perlu kita elak. Jadi persiapan apa yang kita buat ialah pertama niat kita dulu. Kena bersihkan perasaan, kena bersihkan hati. Yang mana apa kita sambut Ramadan ni dengan satu sambutan seolah-olah ini pesta, ini perayaan sebelum perayaan yang lebih besar nanti. Dia macam tu. Itu persiapan yang biasanya kita kena hati-hati jaga. Persiapan sudut fizikal rohani ni macam-macam orang buat kan. Banyak. Sahurnya kita dah standby bangun awal. Alamnya kalau jenis susah nak bangun tu sampai 2-3 jam beli. Macam tu kan. Supaya apa? Supaya kita boleh bangun. Kontak pula saudara-saudara mara apa semua kan. Mak ayah kita kalau boleh kita duduk sorang-sorang ni kan. Macam Tuan Azzi kita, kotlah duduk sorang-sorang. Kan macam kami ni adalah juga pasangan boleh tolong. Awak kalau bangun esok kejut saya kalau saya tak sedar kan, semua kan. Dia jadi macam tu. Sampai pesan kat orang lain, tolonglah kalau tak sedar tuan-tuan bertelefon, kot-kotlah kita terlajak ke apa semua kan, untuk persiapan sahur kita macam tu. Berbuka pun pastikan waktu kita boleh adjust elok. Apa semua macam tu kan. Begitulah. InsyaAllah persiapan ni dia lebih mudah berbanding kita dah masuk hari ni yang sebenar. Rasanya kalau setakat hari ni 4 Ramadan ni Ustaz Abu. 4 Ramadan. 4 Ramadan ni orang rasa badan tu dah boleh adjust dah. Dah boleh. Kalau hari pertama tu mungkin sampai pukul 12 tu kita dah menggigil sikit. Kan? Ya, betul. Tapi insya-Allah itulah setakat ni persiapan-persiapan yang sepatutnya ada untuk kita buat menghadapi bulan Ramadan. Okey Ustaz, ni ada soalan satu saya nak baca ni Ustaz. Baik, awal kita ada soalan dah ni. Ada soalan dah ni. Okey. Ni dah masuk Ramadan yang keempat. Tapi saya tak rasa lagi saya macam dalam bulan Ramadan. Maknanya dari segi ibadah saya masih lagi tidak terurus, solat saya dan sebagainya. Jadi macam mana nak dapat rasa feel Ramadan tu Ustaz? Macam mana ni? Dah masuk Ramadan keempat dah. Bila sebut tentang rasa ni soalan tadi bila sebut tentang rasa, kita kena faham bahawa rasa ni memang Allah yang pegang. Itu je. Pegang satu perkara bahawa rasa ni Allah pegang. Dan kita jangan rasa bahawa setiap apa yang kita buat, kalau kita ada usaha nak dapatkan Ramadan, kalau orang kata apa, kalau berbuka tu makan kurma je. Air kurma, nasi lauk kurma.
semua kurma sebab nak dapat feel Ramadan, tapi tak dapat feel tu juga. Maka memang kita kena minta dengan Allah. Sebab Allah nak bagi tahu itulah benda yang paling mahal yang Allah pegang. Benda yang mahal. Saya pun akui bahawa bukan mudah untuk merasakan Ramadan. Ni saya tengah duduk-duduk dengan video semua pun kadang-kadang duduk-duduk macam simpan peluang gelak-gelak. Kita dalam bulan Ramadan, kita kena kurangkan bercakap. Kadang-kadang kita pun lupa. Jadi nak dapatkan feel, rasa Ramadan, minta dan usahalah dengan sebanyak-banyaknya. Kita ada sembahyang, kita ada baca Quran, kita ada sedekah, dan setiap apa yang kita buat ni niat. Contoh kita bagi sedekah, ya Allah aku niat dan bagi sedekah, ya Allah bagilah aku rasa Ramadan ni. Contoh tengah berpuasa, ya Allah aku tak rasa Ramadan ni, tolonglah bagi. Kita minta tolong dengan Allah, laulaka, meminta tolong tu meminta belas kasihan dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita minta dengan Allah, nanti Allah berbelas kasihan, Allah bagi satu rasa tu pada kita, indahnya Ramadan. Betul Firdaus? Firdaus ada lagi yang kita boleh buat bagi nak bagi. Memang begitu, dalam nak melahirkan rasa, pertamanya kalau belum ada, kita kena paksa-paksa. Istilahnya buat-buat. Imam Ghazali ada sebut, kalaulah kita dalam sembahyang ataupun dalam kita bertaubat, tak boleh nak mengalirkan air mata, tak boleh nak merasai taubat itu dengan bersungguh-sungguh. Buat-buat dulu. Buat-buat ni maksudnya cuba-cuba lahirkan perasaan tu. Kadang-kadang orang kata terpaksa fake kan, menangis lah apa semua untuk melahirkan rasa, menyesal atas dosa apa semua, tak mengapa. Permulaannya tak apa begitu. Begitu juga dalam merasai bulan, nak rasa perasaan bulan Ramadan, macam Ustaz Abu sebut, semuanya kita kena minta dulu pada Allah. Dalam masa kita nak mendapatkan tu, cuba-cuba rasakan dulu. Rasakan kegembiraan bulan Ramadan. Apa hebatnya bulan Ramadan. Yang kedua, sebelum dalam kita nak buat-buat merasakan bulan Ramadan, kita kena ada sebab. Kan? Sebab tu kena ada ilmunya. Kenapa kita kena rasa besarnya bulan Ramadan? Apa istimewanya bulan Ramadan? Jadi kena cari ilmu-ilmunya sikit-sikit. Mana-mana pun boleh. Dekat TV ada, radio ada, bahan membaca ada. Banyak. Kalian boleh search di YouTube apa kelebihan bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita tahu hebatnya bulan Ramadan ni. Kadang-kadang perasaan tu tak sampai sebab kita tak cukup yakin. Kita tak cukup ilmunya. Kita tak cukup tahu kenapa bulan Ramadan ni perlu kita rasa hebat, perlu kita rasa agungnya sangat kan. Sebab tu perasaan tak datang, macam lah kita tak pernah rasa buah durian contoh. Tak pernah rasa orang duk sembang buah durian ni best betul, makan tu rasa macam terbang. Contohlah macam tu. Cerita makan pula siang-siang. Tapi macam nikmat tu. Kita tak pernah tahu kan. Bila tak pernah tahu, kita kena cari ilmunya dulu, dapat tahu dulu, tengok buahnya macam mana, apa istimewanya sangat kan, baunya macam mana, buka pula dulu. Istilahnya macam tu. Bila kita tak tahu, kita payah nak mendatangkan rasa. Payah nak datangkan rasa kagum, rasa hebatnya bulan Ramadan ni. Jadi macam mana nak datangkan rasa-rasa tu? Selain kita cuba buat-buat, kalau kita dah ada ilmunya, kalau belum, cari ilmunya dulu. Apa hebatnya bulan Ramadan ni? Kenapa Allah gandingkan ataupun ulama sebut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan yang cukup berkat? Kenapa bulan-bulan lain Allah tak gabungkan dengan Ramadan yang cukup berkat ni? Ataupun nak jadi apa? Muharram Al-Mubarak ke apa semua kan? Kenapa jadi begitu? Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang Allah ikat pula syaitan dan iblis? Kenapa tidak bulan-bulan lain? Apa istimewanya bulan ni sampai berlakunya keistimewaan yang cukup banyak dalam bulan ni? Dapatkan dulu ilmu-ilmu tu, insya-Allah akan dapat perasaan tu nanti. Alhamdulillah. Okey, nampak? Bila saya dengar ni pun rasa macam, alah kenapalah tak dengar daripada awal lagi ni. Kalau dengar daripada awal ni mesti lagi bersemangat ni rasanya ni kan. Allah. Okey. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi kepada slot yang kedua ni, yang lebih kepada ibadah juga perniagaan ni, ada satu lagi soalan ni daripada Rabiatul Azila. Okey, dia tanya, okey Ustaz, setiap kali nak masuk bulan Ramadan, memang saya akan beli telekung baru dan juga sejadah baru untuk ibadah saya lah. Adakah dikira membazir Ustaz? Okey. Dikira membazir bazir, okey baik. Bazir kalau dia beli telekung tu lepas tu dia makan. Tu bazir. Dia tak membazir, dia tak membazir sebab dia memberi manfaat kepada kita. Bila kita pakai telekung baru basuh pula tu pakai doni yang paling pekat tu, bila kita pakai dengan pakaian yang cukup wangi. Quran pula sekarang ni, Quran macam-macam, siap ada tag, siap ada warna, color, setiap huruf tu semua diwarnakan demi nak membangkitkan perasaan kita. Itu tak membazir. Itu adalah satu usaha yang macam tadi Firdaus sebut, yang saya sebut, itu adalah usaha-usaha kita untuk mendapatkan rasa dalam bulan Ramadan. Tak ada membazir. Mahal macam mana pun, nilainya kepada mana?
nilainya kepada Allah. Tak mazih kan? Tak mazih. Sebab dia ada nilai. Benda-benda, okey, dia bukan sekadar soal telekong ataupun Al-Quran contoh. Dia dalam satu benda, apa yang kita beli, apa yang kita pakai, selagi dia memberi manfaat kepada kita dan memberi kebaikan kepada orang lain, pun bagus sebenarnya. Itu lebih bagus. Tak ada istilah membazir. Mahal macam mana? Kita tahu tudung kan atau telekong kan ada macam-macam jenis color kan. Tapi dengan kita pakai tudung tu, kain lembut, ya Allah, kita pakai tu kita rasa boleh dapatkan sesuatu perasaan khusyuk dalam sembahyang. Tak membazir tuan-tuan. Silakan. Kalau itu dalam kemampuan kita juga, insya-Allah tak ada masalah. Jangan hutang. Jangan buat loan. Apa buat loan pergi beli Al-Quran? Contoh kita banyak ada koleksi telekong lah. Tahun lepas beli, 2 tahun lepas beli, 3 tahun lepas beli kan. Tapi kita duk pakai yang paling baru. Yang lama tu kalau kita sedekahkan, kita bagi manfaat kepada orang yang lebih memerlukan, letak dekat surau-surau, mall ke apa semua kan, yang mana kita boleh dapat manfaat daripada tu, alhamdulillah. Itu lagi baik. Lagi bagus. Lagi baik. Tak ada masalah. Kalau dapat beli 2 pun tak apa. Yang baru tu 1 bagi lagi kat orang. Pun dapat manfaat juga kalau kita ada kemampuan kan. Tak ada masalah. Insya-Allah. Niat yang penting niat kita tu atas niat yang baik. Kita bukanlah beli sebab nak kata apa. Setiap kali pergi tarawih je aku nak tunjuk kat jiran sebelah, tahun ni aku telekong baru. Kan, tahun depan pergi lagi, aku nak tunjuk lagi, aku telekong baru lagi. Pergi tu terkibas-kibas. Pergi masuk masjid kan. Itu yang kalau nak kata salah apa semua tu, itu dah membawa kepada perkara yang kalau boleh eloklah kita elakkan. Ya, betul. Kalau kita nak jaga hati macam tu kan. Begitu. Sebab memang digalakkan untuk kita apa, istilahnya bukanlah merayakan ataupun kita meraihkan ketibaan bulan Ramadan dengan benda yang baru-baru. Yes. Semua baru. Betul. Sebab macam tadi lah, macam kita dah sebut tadi, kita nak sampai supaya kita dapat rasa hebatnya bulan Ramadan tu. Benar. Begitu. Okey, so rasanya nanti Rabiatul Azilah memang jelas ni penjelasan ni, mana tiada pembaziran selagi mana dimanfaatkan. Benda tu tidak menjadi isu pun sebenarnya. Betul Ustaz Betul. Okey, baik. So kepada anda yang sedang menonton live Solusi, boleh sharekan di ruang Facebook anda, Instagram dan sebagainya. Dan kalau ada sebarang persoalan, boleh sahaja bertanya. InsyaAllah nanti panel kita akan membantu untuk mengulas jawapan tersebut, insyaAllah. Okey, baiklah. Untuk teman-teman anda semua juga, kita punya live hari ini dikaja sepenuhnya oleh Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Okey, baik Ustaz. Okey, yang ni kita nak masuk kepada slot yang kedua. Lebih fokus kepada tentang isu berniaga Ustaz, ibadah dan juga perniagaan. Okey, kita faham Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk kita menceburkan diri dalam bidang perniagaan, dan Rasulullah sendiri pun yang kita tahu berniaga. Jadi pastinya perniagaan ni mempunyai kesan yang baik kepada umat Islam khususnya. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan kelebihan berniaga dan kedudukan berniaga dalam Islam ni macam mana sebenarnya? Baik. Bismillah. Okey, baik. Bila sebut tentang perniagaan dan sebagainya, saya bercakap dari sudut realiti sebab saya adalah seorang peniaga. Okey? Saya adalah seorang peniaga. Maka saya bercakap dalam perniagaan kerana bermula saya daripada sekolah sampai sekarang, berniaga tu memang tak lari daripada kehidupan saya. Khususnya bulan Ramadan. Masa muda-muda dulu dalam bulan Ramadan ni memang menunggu-nunggu panggilan ataupun SMS yang kalau ada orang nak memerlukan pekerja dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi bila sebut tentang perniagaan dalam Islam, kelebihan orang yang berniaga ini yang pertamanya adalah rezeki. Sumber rezeki. Perniagaannya, orang yang berniaga ni insya-Allah selagi mana dia mengikut apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Rasul gariskan, apa yang Islam telah berikan panduan, maka insya-Allah dia tidak akan menjadi seorang yang bankrupt. Itu kelebihan berniaga dalam bukan Ramadan kelebihan berniaga dalam Islam ni, antara kelebihannya ada satu benda yang akan menjadi kekuatan sebagai seorang peniaga, tawakal dia kepada Allah, percaya dia kepada Allah. Saya sebagai seorang peniaga, baik begini, saya bagi contoh masa saya berniaga bazar kat Langkawi dulu. Berniaga bazar kat Langkawi. Sekarang ni musim hujan. Kalau dekat bandar saya dekat Rawang sana tu, setiap kali pukul 4 tu dah gelap, pukul 5 hujan selebat-lebat je dengan angin ribut. Yang kalau saya tengok peniaga tu, semalam jalan-jalan saya tengok dengan isteri, saya tengok, ya Allah, kesian, memang kesian. Dengan angin yang begitu kuat, dengan hujan yang tak berhenti, dekat atas meja mereka tu habis dah. Kalau lauk tu habis, kalau apa benda-benda nak buat goreng-goreng ni habis, memang habis.
Tetapi setakat mana kepercayaan kita yang berbaki ada lagi 2 jam nak berbuka, habis tak jualan kita hari tu? Ini yang terjadi dekat saya masa kat Meniaga Bazar kat Langkawi. Dalam keadaan lauk satu pun tak terusik dah pukul 7, satu lauk pun, bukan kata ada orang beli 1-2 tak, satu lauk pun tak ada. Satu lauk pun tak ada orang beli, memang masih terhidang. Ada 32 tray lauk. Dekat Langkawi tu, kalau kat Aisyah lah, dia antara yang peniaga yang famous lah, popular dengan kari kepala ikan dia, asam pedas dia, memang lauk dia confirm habis, jarang lauk dia tak habis. Tapi hari tu Allah nak buat, hujan bermula daripada pukul 3 lebih tu kan buka, sampai pukul 7 tak ada seorang pun yang datang bazar, tak ada seorang. Ribut siapa nak datang beli makanan. Pukul 7 tu saya menung, saya tengok 32 tray ni, kalau tak habis ni memang rugi habis. Dah dekat berapa, 800-900 ringgit untuk modal untuk buat 30 lauk tu. Pukul 7 suku, tinggal lagi beberapa minit sebelum nak masuk waktu, tiba-tiba ada satu kereta datang, ada seorang wanita keluar. Dia tanya dengan saya, boleh tak bungkuskan semua makanan dia nak beli? Dia kata sebab apa? Sebab dia dah panggil catering, dia nak raikan anak-anak Mahathafiz datang rumah dia. Tapi tak sampai, catering tu tak sampai. Jadi dia dah pening, dia pergi bazar. Masa tu kawan-kawan saya dah balik lah. Dia kata, Abu kemas lah, tak ada orang datang ni, balik lah, esok je lah kita datang. Kemas sorang-sorang, saya masih duduk. Saya kata tak apalah, tahan lagi lah, tunggu lagi kan. Tunggu. Akhirnya dalam masa beberapa minit sebelum berbuka, tiba-tiba Allah datangkan seseorang, minta bungkus semua. Saya bungkus semua, masuk dalam van, hantar ke rumah dia. Saya cukup terdiam dan saya cukup terkesan dengan keadaan itu, yang nak beritahu bahawa kelebihan dalam berniaga, yang pertama sekali, dia tawakal dan percaya kita kepada Allah tu memang 100%. Memang kita dalam berniaga ni, kita memang berurusan dengan manusia, tetapi jual beli itu dengan Allah. Allah membeli jiwa-jiwa mereka yang sabar, Allah membeli jiwa-jiwa mereka yang redha, sebab Allah tahu benda tu bukan senang. Ya Allah, payah, susah. Sangat susah berniaga ni. Sekarang saya berniaga lagi. Sekarang saya berniaga laptop. Bulan puasa agak-agak ada orang makan laptop. Ada tak orang ambil barang-barang laptop tu buat rendang kan? Nak buat masak, nak asam pedas ke? Tak ada. Kawan saya sebelum Ramadan dia pergi order 800 laptop. Ya. Sebab sekarang kita masih dalam PKPB, mungkin ada pembelajaran dari rumah, semangat beli. 800 laptop tu dah dekat seminggu lebih tak terjual dekat sana. Jadi memang Allah buatkan kelebihan niaga ni, siapa yang berniaga maka tawakal dia dengan Allah memang dipupuk, hari-hari dipupuk. Hari-hari bangun dengan sakitnya kepala, ya Allah tak ada sale hari ni, macam mana nak buat, macam mana. Bergantung dia dengan Allah. Sebab tu memang Rasulullah ni datang dengan, kita sangat mengenali Nabi kita adalah seorang peniaga. Nabi ni berniaga. Maka kelebihan dalam Islam, kalau kalian nak belajar untuk berniaga, berniagalah. Kerana sumber rezeki tu, pintu rezeki tu yang paling banyak adalah melalui perniagaan. Berniagalah, apa-apa saja boleh berniaga, tak ada masalah. Sekarang kalau sebut nak berniaga ni, Allah, lagi mudah, platform banyak. Buka Shopee, Lazada, mudah, Carousel, Facebook Marketplace. Itu pun sudah cukup nak memberitahu bahawa kita ada banyak ruang untuk kita berhikmat dan menghiburkan manusia. Itu. Siapa yang berniaga, dia akan belajar tawakal, dia akan belajar berhikmat dengan manusia. Kan, tengah-tengah bazar, esok orang datang, "Dek, semalam yang akak beli lauk ni, astaghfirullahalazim, tak sedap, pahit, masam, tak ada rasa, masin." Kita masa tu, kita dah lah penat kan, dah masak dekat rumah, lepas tu niaga lagi. Allah bagi pahala nak sabar. Kita boleh sabar ke, ataupun kita kata tak sedap, tak payah beli, tak payah datang. Kita balas macam tu pula kan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dalam niaga. Itulah kelebihan. Siapa yang berniaga, maka Allah dan Rasul ada dekat depan dia, akan bela dia kalau dia jadi peniaga yang baik, jujur dan amanah. Gitu. Betul-betul Ustaz. Saya pun dengar, saya terkesan sebab saya pun bekerja dalam industri perniagaan juga kan. Jadi bila dengar ni betul lah. Sebenarnya kadang macam mana kita merancang pun, kita buat planning macam mana sekalipun, kalau Allah tak gerakkan hati klien pun untuk nak berurusan dengan kita, memang tak akan jadi. Betul kan Ustaz kan? Maknanya betul lah, kita berurusan dengan manusia, tapi betul, Allah sendiri yang menggerakkan jiwa-jiwa tu untuk pilih siapa dia nak pergi beli barang dan sebagainya macam tu. Okey, baiklah. Benar. Untuk soalan seterusnya kan, kita faham umat Islam ni digalakkan bulan Ramadan ni kita nak melipat kali gandakan kita punya ibadah, sedekah dan sebagainya lah Ustaz. Okey. Jadi contoh untuk mereka yang berniaga ni, yang ataupun mereka yang bekerja sebagai peniaga, bagaimana dengan keuntungan yang mereka dapat lah. Kadang-kadang ni bila berniaga di masa Ramadan ni mungkin ada rezeki yang lebih lah.
Jadi macam mana dengan cara begitu mereka nak melipat kali gandakan dalam konsep ibadah tu sendiri, Ustaz? Okey, baik. Berpuasa sambil tu berniaga. Seperti yang Ustaz Abu sebut, berniaga ni satu benda yang sangat baik, satu benda yang sangat hebat. Dan kalau kita betul-betul menjiwai perniagaan ini, kita boleh dapat satu rasa yang paling mahal dalam dunia, iaitu rasa apa? Rasa tawakal yang paling hebat pada Allah. Kalau orang makan gaji, dia tahu dah setiap bulan ada gaji dia daripada majikan, kan? Tapi orang berniaga ni dia kena pastikan dia ada jualan. Dan jualan ni bukan satu benda yang kita boleh kawal. Siapa berniaga dia tahulah. Kan? Ada benda yang dalam kita punya kawalan, ada benda yang luar kita punya kawalan. Dalam kita punya kawalan, kita boleh buat promosi, kita boleh buat marketing, kita boleh berniaga macam mana cara kita berniaga. Yang kita tak boleh kawal ialah pembelian orang. Jadi jualan kita nak kawal. Jadi dekat situ yang wujudnya satu perasaan yang sangat hebat kita dengan Allah, yang minta Allah untuk buka hati-hati orang yang melihat kita punya marketing, kita punya iklan untuk beli barangan ataupun perniagaan kita. Itu yang Ustaz Abu sebut, hebatnya orang yang cuba berniaga ni. Sebab apa? Tahap tawakal dan redha daripada Allah tu tinggi sepatutnya. Kalau kita betul-betul menjadi peniaga yang betul mengamalkan cara Islam lah. Okay, berbalik pada soalan perniagaan dan berpuasa, macam mana kita nak maksimumkan ibadah dalam bulan puasa, dalam masa yang sama kita nak berniaga juga. Dan macam biasa kita tahu, cuma tahun ni mungkinlah ada keterbatasan sudut waktu berniaga berbanding tahun-tahun sebelum ni. Kalau tahun-tahun sebelum Covid ni 24 jam dah. Steady. 24 jam. Steady. Expo sebenarnya raya sebelum berlakunya Covid ni 24 jam. Dekat Matret, dekat PWTC. Kita ingatlah lagi dulu. Tak ada tutupnya. Seminggu 24 jam. Boleh datang pukul 3 pagi, boleh datang pukul 1 pagi, macam tu kan orang nak berniaga. Mungkin soalan tu relevan lah waktu tu, tapi sekarang dah mungkin ada waktu-waktu yang terbatas. Malam dah tak boleh buka dah, kena balik rumah, adalah waktu berniaga apa semua kan. Cumanya kita kena ingat, berpuasa itu fardu ain, wajib atas setiap orang. Hukum berniaga pula fardu kifayah. Jadi atas fardu ain dan fardu kifayah, fardu ain lagi atas. Jadi ada banyak benda yang kita kena pandang lebih besar dalam ibadah berbanding kerja-kerja fardu ain. Tapi kita faham dalam masa yang sama kita nak mencari rezeki. Itu juga kewajipan bagi kita. Kalau kita ada keluarga lagi lah, kita ada isteri, kita ada anak-anak, penting untuk seorang suami mencari rezeki, contoh macam tu kan. Sekarang isteri pun jadi peniaga. Kadang-kadang perniagaan isteri lebih banyak, lebih orang kata apa, lebih laku daripada suami. Betul. Berdesup. Income isteri lebih besar daripada suami. Hebatnya mereka dalam berniaga. Jangan orang sangka apa, tangan yang menghayun buayan tak boleh menggoncang dunia kan. Orang kata kan, ramai sekarang kita tengok. Berapa ramai sekarang kita tengok para ibu ni menjadi founder kepada produk yang sangat orang kata boleh pergi international apa semua kan. Kami ada kawan sampai duduk dekat Jepun sana. Subhanallah. Mengasaskan produk. Punyalah hebat. Perempuan juga. Jadi yang antara yang pentingnya yang perlu kita ingat dalam berniaga, dalam kita nak menambahkan ibadah, yang pertama kena jaga niat dulu. Niat perniagaan kita demi apa? Mesti ada sesuatu yang kita kaitkan dengan Islam. Kita nak berbuat kerana apa? Pertama, kita nak menyempurnakan satu sudut daripada fardu kifayah. Fardu kifayah ni ialah satu benda yang kita kena buat dalam masyarakat. Kan dalam masyarakat kita menjadi orang Islam yang mengisi lubang tu ataupun ruang tu. Contoh kita nak berniaga makanan. Kan kita nak, niat kita apa? Kita nak menjadi orang ataupun menjadi umat Islam yang menjual makanan yang 100% sumbernya halal, contoh. Kita niat macam tu supaya apa? Kita jaga susu galurnya. Macam tu. Kita nak menyediakan pakaian supaya apa? Pakaian yang kita jual ini menutup ruang supaya orang boleh memakai pakaian yang cukup syariatnya. Kan terjaga orang kata cutting badannya ke apa semua. Kalau pakaian perempuan ni macam mana batasnya, auratnya tertutup elok. Kita nak menjadi orang yang menyeplai apa menyeplai? Mengapply. Kata anak Inggeris bukannya kita yang menjadi orang yang supply, menyediakan. Supply. Orang yang menyediakan sesuatu. Supaya apa? Ruang-ruang tu ada kita tutup, ada kita isi macam tu oleh orang Islam sendiri. Itu fardu kifayah. Supaya kita apa? Kita menjadi orang yang merebut-rebut peluang untuk mendapat pahala. Fardu kifayah itu sendiri. Itu yang pertama, niatnya kena jaga. Yang kedua, ibadah-ibadah asas kita tak tertinggal. Dalam bulan Ramadan, betul, kadang-kadang kita fikir puasa ni je kita jaga, solatnya kita abaikan.
bukanlah abaikan terus, tapi solatnya ujung-ujung waktu. Kan kita kita kejarkan yang macam tadi kita sebut awal-awal tadi, fardu ainnya nombor 1, fardu kifayahnya tu nombor 2. Kita kejar yang fardu kifayahnya lebih, akhirnya fardu ain kita tu di ujung-ujung waktu. Kan kita dah sebut dah tadi, orang yang berniaga ni kalau betul dia berniaga dengan atas landasan yang betul, hubungan dia dengan Tuhan tu sepatutnya top. Hubungan dengan Tuhan tu nombor 1. Sebab apa? Dia tahu yang menjaga hati-hati orang yang akan membeli ataupun menjadi pelanggan dia nanti, hatinya dipegang oleh Allah. Jadi dia kena jaga hubungan dengan Tuhan dulu. Hubungan dengan Tuhan dijaga, pasti Allah akan buka ramainya hati-hati manusia untuk menjadi pelanggan atau pembeli kepada produk dia nanti. Macam tu. Jadi yang kedua ni, ibadah-ibadah asas janganlah kita culas-culas atau tinggal-tinggalkan, terutama hal sembahyangnya. Kan? Hal sembahyang ni betul, subuh mungkinlah okey. Tapi tengok kepada jenis perniagaan kita. Kalau jenis perniagaan kita perlu menyiapkan barang-barang di awal waktu pagi. Pagi kita dah bersahur. Kita nak menyediakan barang perniagaan yang akan kita keluarkan di lepas subuh tu, tu mungkin banyak. Nauzubillah, kami dulu ramai kawan-kawan berniaga. Selalu juga tengok kalau berniaga ni yang perlukan dia bersiap nak buka kedai awal pagi ni, subuh tu terkejar-kejar. Kan? Belum kita cerita tentang Zuhur pula, kalau orang berniaga bazar Ramadan contoh petang, waktu tu dah sibuk betul kalut tu. Kalut tu. Sebab dia nak bawa barang dah. Waktu tu nak packing, waktu tu dah nak buat persiapan akhirnya nak bawa keluar sebab nak pergi berjalan dah. Bawa ke tapak bazar pukul 3, dekat pukul 4 nak buka dah. Benda-benda macam tu. Sembahyangnya dekat mana? Utamakan dulu. Asarnya nanti, waktu berniaga yang cukup pack orang datang. Kalaulah bazar, kalau tempat lain pun, waktunya macam mana? Asar dah pendek, maghrib pula. Kita dalam masa berniaga, dalam masa itulah kita nak kerja berbuka. Waktu itulah juga maghrib kita nak sembahyang. Pun waktu yang sedikit. Macam mana? Benda-benda tu kita ambil kira. Kena susun elok-elok supaya apa? Kita tak tertinggal. Supaya kita tak dalam kondisi kita mengetepikan sembahyang. Yang kedua, ibadah asas yang lain dalam bulan Ramadan untuk peniaga, zakatnya. Zakat fitrah tu satu hal. Yes, betul. Zakat pendapatan kita satu hal. Ada orang yang berniaga Ramadan, alhamdulillah murah rezeki dia. Pendapatan dia dalam satu bulan Ramadan berniaga tu boleh tampung perbelanjaan dia setahun. Jumpa Ramadan tahun depan. Punya banyak Punya banyak. Juta pun ada. Promosi yang dia buat ataupun perniagaan yang dia buat dalam bulan Ramadan ini sahaja boleh tampung perniagaan dia, tampung kehidupan dia setahun. Tahun depan pula boleh berniaga pun okey. Sama macam tu. Zakat pendapatan. Benda-benda tu benda-benda yang wajib kita buat. Benda-benda yang asas. Yang seterusnya dalam perniagaan, dalam kita nak menimbulkan ataupun nak menambahkan ibadah dalam berniaga dalam bulan Ramadan, ikut macam mana yang Rasulullah buat. Kejujuran dalam berniaga. Itu juga satu ibadah yang kita boleh buat. Kan? Jujur dalam berniaga. Contoh harga barang-barang, dalam kita menyukat barang yang kita jual, kan? Benda-benda tu perlu ada kejujuran. Yang keempat, sebagai yang terakhirnya, banyakkan bersedekah. Orang berniaga ni dia senang bersedekah. Dia senang sangat bersedekah. Sebab apa? Dia berjumpa dengan ramai orang. Dia bertemu dengan ramai orang. Dia boleh bersedekah sudut apa? Sudut mengurangkan harga sikit, bagi diskaun. Dia bersedekah sudut apa? Sudut dia melebihkan apa yang dia beri. Orang bayar banyak ni tapi dia lebihkan isi. Contoh. Tu juga benda-benda sedekah. Tapi niatlah sedekah. Kan? Kita nak bagi diskaun, kita nak bagi harga kurang. Diskaun raya kan banyak orang buat. Tapi niat kan cukup-cukup. Aku memang nak jual harga dia RM10. Tapi untuk Ramadan ni harga dia jadi RM8. RM2 tu aku sedekah lah. Niat siap-siap. Itu juga satu amalan tambahan yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Kita niat sungguh-sungguh, itu adalah sedekah aku untuk bulan Ramadan ni. RM2 tu tak apa, aku pulangkan balik sebagai sedekah kepada setiap yang membeli. Contoh macam tu. Jadi begitu. Ada banyak benda yang sebenarnya kita boleh buat supaya apa? Supaya kita tak lepas, kita tak kuranglah pahala kita di sudut lain. Dalam masa yang sama kita tambah pula banyaknya pahala-pahala yang istimewa ada dalam bulan Ramadan ni. Begitu. Okey. Nampaknya walaupun kita berniaga, sebenarnya banyak benda-benda kebaikan yang boleh kita selitkan, Ustaz. Macam tadi lebihkan makanan. Yang paling penting kejujuran lah tadi kan. Maknanya walaupun kita berniaga tu untuk keuntungan, dalam masa yang sama kita juga dapat keuntungan pahala sebenarnya. Ya, sungguh. Okey, baik insya-Allah. Okey, baiklah. Okey, untuk Ustaz Habu Hurairah, ada soalan lagi, okey? Boleh tak Ustaz kongsikan kepada penonton di luar sana kan tentang adab berniaga di bulan Ramadan? Okey. Adab bagi saya adab ni satu benda yang sangat penting sebenarnya kan. Macam mana kita pun nak berniaga ni mesti ada adab. Adab kita dengan pelanggan macam mana? Adab kita dengan
sekali dia macam mana kan dengan kita punya vendor macam mana. Jadi apa adab yang paling penting sebagai seorang peniaga sebenarnya Ustaz? Baik. Bila sebut tentang adab dalam berniaga ni, dalam Islam ni, dia memang macam-macam banyak. Tapi saya suka antara adab yang Nabi selalu apply, yang menyebabkan orang suka membeli kepada Nabi dan membuatkan Siti Sayyidatina Khadijah jatuh hati dengan cara Nabi berniaga. Antara benda yang paling penting yang Nabi buat dalam adab niaga ni adalah jujur, macam Fidah sebut tadi. Bukan senang nak jujur. Malah ada satu peristiwa ketika Nabi nak beli buah daripada seseorang, Nabi seluk tangan ke dalam buah tersebut. Kemudian tiba-tiba Nabi keluarkan buah tersebut dekat bahagian bawah, keluar, ni basah ni. Nabi tanya, wahai peniaga, apa keadaan buah ni? Oh, buah ni terkena hujan. Nabi sebut, kenapa buah tu diletakkan di bawah, kenapa tak letak di luar? Supaya orang tahu, oh ni kena hujan, aku tak nak lah. Jadi mudah tak kita nak buat macam tu? Yes, benda yang paling utama adab berniaga ni memang kena jujur. Sangat kena jujur. Saya seorang peniaga laptop, contoh pembaiki penjual laptop kan. Kalau contoh tiba-tiba orang tu hantar satu laptop tak boleh on kan, tak boleh on. Saya pun tekan tak boleh on. Kalau biasanya laptop tak boleh on, ni orang akan cakap, oh ni masalah motherboard ni. Oh baiki motherboard mahal dah 300.5, 400 ikut pada tahap kesukaran. Tapi itu yang biasa kita kata, oh ini masalah motherboard. Tapi kalau saya akan ambil charger lain, cuba try cucuk. Bila cucuk banyak, ini paling banyak masalah berlaku, saya cerita ni masalah yang normal berlaku bila orang hantar laptop tak boleh on. Bila masuk charger lain, boleh on dah laptop tu. Rupanya masalahnya adalah charger murah. Untung pun sikit, 10-20 ringgit. Tapi kalau baiki motherboard, untung banyak. Jadi dekat situ, antara dari situ, kita nak jujur tu macam mana? Tu memang benda, saya tak payah sembang benda lain. Adab niaga paling utama tu jujur pun cukup dah. Jujur. Lepas tu kita nak claim kita punya produk ni macam mana? Produk yang terbaik, makanan yang paling sedap. Antara teh ais yang paling sedap dekat abad ni, kamilah yang jual. Nabi tak suka tau kita sebut macam tu. Nabi tak suka adab tu. Sebab apa? Sebab bila kita claim macam tu, Nabi sebut memang perniagaan kita akan maju, tapi berkat akan hilang. Berkat akan hilang. Dia jadi macam mana berkat hilang? Duit banyak, tapi antara kita suami isteri akan selalu bergaduh. Kita dengan anak-anak dapat anak-anak yang degil, tak dengar cakap. Kita dapat pekerja pun tipu kita jualan. Dia bagi kita duit 1,000 hari ni jualan, tapi sebenarnya jualan kita sebenarnya 1,100. 100 dia ambil masuk simpanan poket. Jadi antara adab yang paling besar tu jujur lah. Jujur, tak menipu, amanah dan rajin. Rajin ni maksudnya kalau kita biasanya, kalau kita berniaga ni, dalam adab berniaga setiap pelanggan yang lalu tu kita kena bagi salam. Itu adab dia. Tapi adab dia bukan bagi salam Assalamualaikum tu. Maksudnya setiap kali, abang nak beli bang, abang ni. Setiap, kalau lah memang bazar Ramadan tak berhenti, memang kita kena panggil orang kalau tak ada orang dekat kedai kita. Boleh tak kita buat adab tu? Tak banyak kita buat. Biasanya kita buat kalau kita dah berniaga. Dia berniaga, tapi tangan dia kat handphone ni. Tangan kat handphone macam ni kan. Macam ni tangan. Agak-agak orang datang tak? Jadi adab pertama mesti jujur. Yang kedua dia mesti amanah. Amanah tu yang tadi tu, jangan terlalu meletakkan kita punya produk tu memang nombor satu. Memang dijamin akan orang kata kalau produk kesihatan tu dijamin akan sihat, dan jangan overclaim macam tu. Dan yang ketiga sekali, kita mesti menyapa orang yang nak menjual, orang yang nak beli kepada kita. Kena menyapa mereka. Nampak abang, mari bang. Abang nak rasa ke? Abang, mai. Nak buat hemoh tu tak ada masalah, boleh je bulan Ramadan ni, boleh. Itu antara adabnya. 3 adab ni kalau kita betul-betul adaptasikan dalam kita punya perniagaan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mudah macam tadi. Macam mana amalan-amalan dalam nak ibadah ni. Ibadah tapi tak tinggal Ramadan. Ibadah dalam Ramadan tak tertinggal. Macam mana? Ni, bermula daripada 3 benda ni. Kita lagar 3 benda ni, percayalah Ramadan kita akan jadi sia-sia. Betul kita dapat duit, macam Firdaus kata, keuntungan kita dapat setahun tu boleh, tapi dalam setahun tu rupanya duit kita habis mata-mata nak bayar duit kereta rosak, nak bayar anak-anak yang selalu tak sihat, nak bayar ganti rugi. Kita jual barang apa semua, tapi rupanya lebih banyak ganti rugi. Orang return balik barang-barang kita. Kalau jual baju rosak, baju tak selesa. Tiba-tiba habis Ramadan, satu-satu masalah datang, dan duit kita, contoh kita untung 100,000, habis macam tu je.
Itu yang kita tak nak dalam bulan Ramadan ni. Jadi jaga adab betul-betul sebagai peniaga. 3 benda ni yang saya sebut, saya ulang sekali lagi, jujur, amanah dan juga meraihkan, bagi salam kepada pembeli. Meraihkan pembeli, tanyalah apa pun sedaya mungkin. Kalau kita boleh jawab. Sekarang kita ada robot boleh jawab. Kan mudah. Kita ada auto reply, masuk WhatsApp, pak robot yang jawabkan. Tapi kalau kita boleh melayani pelanggan sebaik mungkin, insya-Allah Allah juga akan melayani rezeki kita sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, Ustaz ni ada satu soalan ni. Okey, baik. Tapi soalan ni bukan daripada peniaga tapi daripada pembeli. Okey, daripada Encik Azmi. Okey, saya ni memang jenis kalau membeli suka minta diskaun. Salah ke apa yang saya buat ni? Okey, kalau minta diskaun saya faham. Okey, kalau kita minta diskaun sebagai pembeli, kalau kita minta diskaun, kalau kita memang tak ada duit. Itu saya. Kalau saya minta diskaun sebab saya memang tak ada duit. Saya tinggal duit ni. Bang, kalau kurang sikit boleh ke? Oh, tak boleh dik, yang ni je. Okey, baik. Saya akan bayar sebab bila saya bayar habislah duit saya. Itu saya. Yang kedua, kalau kita nak minta diskaun, kita lihatlah keadaan sebagai orang yang menjual tu. Kalau kita beli daripada orang-orang yang di bazar, kita bayangkan dia berhempah pulas daripada pagi sampai ke petang demi nak menyediakan makanan untuk kita yang kita ni sekadar beli. Tak payahlah minta diskaun. Bagi lebih pun tak apa. Bagi lebih pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita berbelas kasihan. Contoh kita bayar, kita tiba-tiba baki RM2 kan. Bang baki, tak apa, baki awak simpan. Okey, kita cakap dekat peniaga macam tu. Esoknya peniaga tu bagi makanan, tiba-tiba sampai kat kita, dia bagi lebih. Kita, ada lebih ni lauk ni. Tak apa bang, semalam abang bagi saya, hari ni saya bagi abang. Begitu Allah buat orang yang meniaga dan orang yang minta diskaun tadi tu. Begitu Allah buat, cantik. Jadi kalau kata salah ke? Tak salah. Tuan-tuan boleh minta diskaun, tak ada masalah, boleh cakap. Tapi lihatlah keadaan orang yang menjual. Dan kalau kita nampak orang tu memang susah, kalau berniaga memang tepi-tepi jalan ni, tepi jalan saja, bagilah lebih kepada mereka. Sebab itu je rezeki mereka. Tidak ada lain dan tidak ada lebih. Tak ada masalah. Saya pun biasa minta diskaun. Kalau beli banyak-banyak tu kan, bos, diskaun sikit. Kalau kata, okey lah, I bagilah. Okey, tapi kalau dia tak bagi, janganlah minta 10 kali. Boleh sikit. Lepas tu, tak boleh bang, saya jangan. Allah, sikit je, RM2 je. Allah, RM2 tak luar. Kat situ kan bergaduh pula jadinya. Jadi jangan besar-besarkan bab diskaun tu. Kalau nak minta boleh, kalau tak boleh kita pun bagi. InsyaAllah nanti lagi berkat lagi kehidupan kita, insyaAllah. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Pengalaman banyak. Pengalaman banyak peniaga kan. Okey, yang ini daripada peniaga Ustaz. Okey. Siapa ni? Afikah Fatin. Okey, saya berniaga bazar Ramadan, berniaga nasi. Okey, biasanya kalau tak habis baru saya sedekahkan. Maknanya kalau tak habis baru disedekahkan. Boleh ke macam tu? Okey, baik. Soalan ni pun dia famous juga. Dia kalau sebelum ni dia twist sikit. Soalan dia ialah pembeli beli, dia pergi bazar Ramadan. Okey. Dia petang tengok semua rasa boleh habis semua. Kan? Ada banyak tu duit, banyak tu rasa boleh habiskan. Beli. Beli tu dengan niat dia nak makan seorang. Tapi bila balik azan buka puasa, dia boleh makan sebungkus je. Yang lebih tu terlebih. Tak pun dia dah cuit sikit lah, dia lebih banyak. Waktu tu dia fikir tak boleh buat apa ni kan. Kita bagi orang lah. Nampak? Yang tu ada yang jawab ataupun elok juga kita sebut kat sini. Kalaulah keadaannya begitu, tak apa cantik lah sebab asalnya kita beli untuk kita. Lebihan yang konon-konon kita dah tak boleh nak habis sangat tu, kita dah cuit-cuit tu, baru kita bagi orang. Kesian tengok orang tu tak ada makan, baru kita bagi. Kita bukan niat awal. Bukan niat awal. Sebab dah tak dapat nak habis betul baru kita bagi. Tak ada masalah, amalan tu boleh nak bagi. Elok lah daripada kita buang kan. Tapi kalau kita dapat niat benda tu awal-awal, aku beli lebih ni, balik nanti aku nak bagi kat jiran. Contoh. Itu lagi cantik. Niat dulu. Niat dulu. Itu kalau kita twist soalan tadi lah, kita berbalik kepada soalan asal. Penjual tadi kan. Penjual macam biasa, kita ada anggaran. Kita faham orang yang berniaga. Saya pernah berniaga juga. Bazar juga di Labuan. Bazar di Seremban 2 pun pernah masuk Seremban 2 kan. Kita ada anggaran setiap hari. Ramadan pertama kita buat anggaran. Okey, kalau kita buat banyak ni,
boleh habis. Kan dalam masa sekian-sekian kita ingat esok kita tambah sikit lagi lah. Mungkin esok Ramadan kedua ramai lagi yang boleh datang. Esok kita tambah. Kan kita tambah, elok kita tambah, rupanya banyak pula tak habis. Rupanya itu hari kerja. Kan semalam tu hari Minggu. cuti contoh. Macam tu. Jadi anggaran kita boleh tersilap kadang-kadang. Ataupun ada hari-hari tertentu hujan. Orang tak nak datang. Orang tak boleh datang, ribut. Tempat kita tu kita dah bertahan. Okeylah payung kita semua selamat tapi makanan banyak. Orang datang kurang jadi terlebih. Jadi bukanlah niat kita semata buat tu memang untuk bazir tak. Jadi tak ada masalah untuk pembeli tadi, untuk penjual tadi. Katalah ada barang lebih dan dia niat nak sedekah. Yang tu lebih baik. Sebab apa? Daripada dia nak buang ataupun ngeri juga kalau ada orang yang simpan kan dalam makanan. Simpan dalam freezer ke esok macam mana dia panaskan balik jual balik. Ada kata ini barang yang baru lagi kita ngeri macam tu kan. Boleh tak ada masalah dan itu adalah yang terbaik untuk puan yang tanya tadi. Tanya tadi memang betul. Kita faham peniaga dia ada anggaran stok yang dia buat untuk hari ini. Tapi andai kata tak terjual hari itu dia nak sedekahkan lagi bagus. Memang banyak pun peniaga semua kita faham akan buat macam tu. Kami pun sama. Yang paling dekat dia akan sedekah ke warung sebelah-sebelah lah. Peniaga sebelah-sebelah jual lain-lain kan. Bertukar-tukar. Ada lebih lagi baru letak kat masjid ke letak kat surau. Kalau dulu kita boleh more. Kan biasa orang letak untuk bawa ke more. Tapi sekarang mungkin ada masjid yang tak buat more. Sebab lepas tarawih nak kena cepat-cepat balik ke rumah apa semua kan. Jadi boleh tak ada masalah. Yang penting kita tak membazirkan benda tu. Dan yang kedua, dalam nak memberi tu niatkan sedekah. Yang ketiga redha lah. Kita faham. Mungkin ada sedikit terbit kesedihan. Inilah stok kita dah buat. Modal dah keluar. Tak habis kan. Tak habis sikit tak apa. Modal untung mungkin dah ada. Ini tak habis banyak. Kadang modal pun tak dapat nak patah balik. Jadi kena ada redha di hujung tu. Supaya apa? Supaya esoknya mungkin Allah akan hiburkan kita pula. Dengan banyaknya pembelian, insya-Allah. Macam tu. Baik. Okey insya-Allah. Okey, so kita ada berbaki lebih kurang dalam 5 minit lagi lah Ustaz kan. Okey, mungkin sedikit nasihat ataupun pesanan daripada Ustaz Abu sendiri, Ustaz Firdaus sendiri, pesanan kepada peniaga-peniaga dekat luar sana, walaupun berniaga, jangan lepaskan peluang untuk nak merebut pahala-pahala di Ramadan ni. Mungkin Ustaz sendiri pun, Ustaz berdua pun banyak pengalaman berniaga kan. Saya rasa memang dah lama berniaga. Jadi mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada adik-adik junior ni yang berniaga ni kan. So walaupun berniaga di bulan Ramadan untung banyak, berniaga laku dan sebagainya, apa nasihat? Maknanya biarlah kita punya perniagaan dan ibadah di bulan Ramadan tu dia seiring. Sama. Macam tu. Faham. Baik. Kepada yang berniaga, peluang berniaga dalam bulan Ramadan ni adalah peluang untuk kita mendapatkan sebanyak pahala. Kita tak macam orang lain. Orang lain duduk-duduk, boleh beribadah, boleh spend masa banyak dengan Allah. Tetapi kita sebagai peniaga, kita terpaksa berdepan dengan orang dan juga kita berdepan dengan diri kita sendiri. Itu memang susah. Tetapi antara yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan, contoh kalau macam Firdaus kata, kita mesti, seorang peniaga dia mesti pandai menyusun jadual. Kita boleh sembahyang dekat mana-mana. Pegang ni, kita boleh sembahyang dekat mana-mana. Maka sediakanlah satu sejadah, sediakanlah satu botol air. Ini biasa saya buat dulu. Sejadah dengan botol air ni ke mana-mana mesti bawa. Sebab apa? Sebab kita nak ambil sembahyang ataupun kita nak bentang sejadah supaya kita boleh sembahyang kat mana-mana. Tak tertakluk. Yang jadi berat kat kita apa? Nak sembahyang kat mana? Sekejap lagi nak ambil sembahyang kat mana? Ni payah. Ni yang payah. Dan kalau kita boleh menjaga wuduk, itu lebih baik. Okey. Yang kedua, semasa kita berniaga, sepatutnya berniaga, kurangkanlah pasang lagu-lagu joget tu. Kan? Ramadan ni sama. Itu je lah kita. Mana tak kita punya nafsu kat dalam tu dah tengah lemah. Lepas tu pasang degerak, dia naik balik nafsu kita kadang-kadang. Lepas tu lalu ramai orang pakai baju entah macam-macam, kejap pendek, kejap panjang, kejap pendek kan. Jadi yang melemah kita sepanjang bulan Ramadan ni adalah diri kita sendiri. Jadi try pasang. Kita ada banyak dekat YouTube tu playlist lagu-lagu Ramadan. Mahizin tu tak cakap lah, playlist dia beribu daripada awal kena record tu. Kita boleh pasang lagu-lagu nasyid. Belajar untuk bulan Ramadan ni, belajar untuk jadi orang sekejap. Kita mesti kena ajarkan diri kita. Buka handphone kan, kita kena ajar handphone tu, tangan tu kena ajar. Buka taib, baca surah-surah. Kalau saya tak boleh dengar Al-Quran ni, rasa tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran ada banyak versi. Try buka Omar Hisham tengok. Dia punya baca tu, punya merdu tu sampai menangis orang Kristian. Itu usaha kita. Supaya apa? Dalam berniaga, kita tak tinggal ibadah. Dan yang seterusnya yang paling utama sekali,
Kalau kita tak larat, okey, saya lah meniaga bazar Ramadan, memang tak larat nak tarawih. Okey. Lepas habis, biasanya lepas kemar apa semua, lepas sembahyang isyak, memang saya tertidur. Bangun pukul 12 malam tu, kita boleh start sembahyang tarawih. Contoh. Contoh. Ataupun kita bangun awal pagi sedikit, kita boleh selesaikan tarawih, kita boleh sembahyang sunat 2 rakaat. Paling cikai lah. Sebelum kita sahur tu, kita boleh solat 2 rakaat sekejap. Maka buatlah ibadah tu sebaik-baiknya. Yang paling baik apa? Buatlah. Bukan sebanyak-banyaknya. Kita faham betul dalam Ramadan nak buat sebanyak-banyaknya sampai kita terlupa banyak ibadah, tapi buatlah yang paling baik. Apa yang paling baik pada kita? Paling baik saya ni memang lepas saya bazar tu, lepas isyak tu, saya boleh tidur sekejap, kemudian saya boleh bangun. Itu paling baik. Okey, buatlah yang paling baik tu. Itu. Jadi moga-moga ibadah dan juga perniagaan seiring dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. So, Ustaz nak tahu apa Ustaz? Sendiri. Satu sikitlah pesanan tentang Ramadan ini. Moga-moga kita dapat Ramadan yang memberi kesan kepada diri kita. Kita risau menjadi sebahagian daripada umat yang pernah Rasulullah sebut dulu, ada di kalangan umat ni, umat Nabi Muhammad ni, di bulan Ramadan nanti dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Allah. Betul kita berpuasa, nampak sama puasa dengan orang lain. Semua kita sama, tak makan daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari nanti. Sama. Tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara yang tak membatalkan puasa. Tapi apa yang kita dapat di akhirnya nanti cuma lapar dan dahaga. Sebab apa? Banyak pantang larang dalam bulan puasa, ataupun banyak sebenarnya benda-benda lain yang kita buat memadamkan pahala puasa kita. Contoh, kita tak puasa betul-betul mulut. Betul kita puasa makan dan minum, tapi benda lain, mengata orangnya, mengumpatnya, mencercanya, adu dombanya, kita tak tinggalkan. Maka itu merosakkan pahala puasa. Kita tak jaga mata kita, pandang semua benda yang bukan-bukan. Kan? Kalau bulan puasa, kalau bulan bukan puasa pun tengok porno, bulan puasa pun lain tengok porno lagi. Duk sorang-sorang tak tahu nak buat apa, duk pergi buka lagi kan. Contoh, itu dah menghapuskan pahala puasa juga. Telinga mendengar benda yang bukan-bukan. Contoh macam tu. Benda-benda macam tu. Hati kena berpuasa. Macam mana hati nak berpuasa? Tahan hati daripada marah-marah selalu, tahan hati daripada bersangka buruk dengan orang, membenci orang, mendengki perbuatan orang lain. Benda-benda tu memusnahkan juga pahala puasa. Kita takut yang Rasulullah sebut. Sebab Rasulullah dah sebut akan ada di kalangan umat dia yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Kita berpuasa berpuluh tahun, mungkin berbelas tahun. Matinya kita nanti di akhirat nanti kita tuntut dekat Tuhan, ya Allah, aku dulu berpuasa tapi tak ada pun pahala puasa aku, cari. Kan? Waktu tu baru kita terkejut, rupanya pahala puasa kita tak ada. Habis apa yang kita dapat? Cuma lapar dan dahaga. Jadi banyak benda sebenarnya kita kena jaga. Dan dengan harapan mujahadahnya kita di sepanjang bulan Ramadan ini, di hujungnya nanti kita akan dihadiahkan dengan malam Lailatul Qadar. Dan insya-Allah keluar daripada bulan Ramadan kita akan mendapat satu sifat ataupun satu hadiah yang Allah bagi kepada umat dia yang paling tinggi, iaitu apa? Sifat takwa, insya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Rasanya banyak sangat perkongsian kita dapat hari ini. Walaupun tajuknya nampak simple, tapi betul. Perkongsiannya sangat menarik, sangat memberikan kesan kepada kita semua. Terima kasih kepada Ustaz Abu dan juga Ustaz Firdaus atas segala perkongsian pada hari ini, Alhamdulillah. Okey, ni mungkin sedikit selitan juga kepada mereka yang kita di MVM sendiri, Muslim Volunteer Malaysia, kita ada MVM Republic. Okay, yang mana kita juga ada produk-produk jualan amal seperti kurma, kita ada kurta, ada Al-Quran stand dan macam-macam lagi. Yang mana hasil daripada pembelian ni sendiri kita akan salurkan kepada kempen tabung kebajikan Muslim Volunteer Malaysia. Okay, dan macam Ustaz Abu sendiri, kalau yang mana-mana nak cari laptop ke apa kan, boleh je dengan Ustaz Abu. Okay. Sebab kita orang sekarang ni kadang banyak juga kelas online dan sebagainya Ustaz kan. Jadi kata permintaan tu tinggi juga, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Dan kepada di luar sana juga yang menonton live ni, kita di Muslim Volunteer Malaysia juga membuka ruang untuk sumbangan dan sebagainya. Kita ada banyak-banyak kempen sepanjang bulan Ramadan ni. Kan, jadi kepada yang berkelapangan, yang berkesudian untuk menyumbang di mana-mana kempen Muslim Volunteer Malaysia sendiri juga, boleh je pergi ke website donation Muslim Volunteer Malaysia. Okey, baiklah Ustaz. Mungkin kita akan akhiri kita punya perkongsian kita pada hari ini Ustaz. Dengan ucapan Ramadan daripada Ustaz Abu dan juga Ustaz Firdaus kepada penonton dan juga of course kepada peminat-peminat Ustaz sendirilah. Macam mana? Okay, boleh Ustaz? Baik, salam Ramadan, Ramadan Karim. Dalam bulan Ramadan yang paling kita nak sekali adalah Allah
dapatkan Allah itu dalam setiap amal ibadah kita. Kita bukan nak kejar pahala sangat pun, tetapi yang kita nak kejar keredaan Allah. Allah redha kepada kita, maka itulah benda yang paling besar yang akan kita dapat. Semoga dalam Ramadan ni kalau kita nak jadi baik, ini adalah peluangnya. Syaitan dah, iblis dibelenggu, pintu neraka ditutup, seksa di kubur dihentikan, semata-mata nak memberikan peluang. Jadi kalau kita tak boleh buat baik, memang teruklah sangat sebenarnya. Jadi belajarlah untuk buat baik. Ambil satu benda je kita nak buat baik. Kalau kita nak ambil contoh, aku nak sembahyang awal setiap kali datang bulan Ramadan. Setiap kali masuk waktu ni bulan Ramadan ni, aku nak solat awal. Masuk waktu aku nak terus solat. Ambil itu, insya-Allah moga-moga kita akan diringankan untuk terus berbuat baik. InsyaAllah. Baik, yang terakhirnya salam Ramadan buat semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang paling baik untuk kita. Kita dah menjalani Ramadan mungkin bertahun-tahun sebelum ini, tapi kita tak tahu hasilnya macam mana. Kerana apa? Perangai kita yang sebelum Ramadan yang dulu, kita bawa balik selepas habis Ramadan yang dulu. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita letak satu tekad yang mana semoga dengan sebulan Ramadan ini Allah panjangkan umur kita habis Ramadan tahun ini. Keluar daripada Ramadan ni kita jadi orang yang baru, orang yang bersih fitrahnya. Orang ini sahaja yang layak untuk berhari raya Aidilfitri. Berhari raya fitrah kan. Dia kembali kepada fitrah balik. Keluar dalam keadaan dia bersih daripada dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang itu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Okey, daripada pihak Muslim Volunteer Malaysia, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Firdaus dan juga Ustaz Abu daripada The Solusi atas segala perkongsian dan sebagainya. Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah kepada penonton semua, untuk bulan Ramadan ni saja kita istimewa. Setiap minggu kita akan ada tetamu istimewa untuk bahagian solution. Biasanya kita akan buat 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Tapi untuk Ramadan ni minggu depan insya-Allah kita akan bersama dengan panel yang sangat hebat, dan memang hebatlah sebenarnya. Panel-panel jemputan kita ni semua orang hebat-hebat. Kan? Jadi terima kasih juga kepada sponsor kita untuk live streaming kita, iaitu Pusat Psikologi Berdamai, yang mana yang kepada mereka yang ada masalah kesihatan mental, ada masalah depression dan sebagainya, boleh terus ke page ataupun boleh contact direct dengan Pusat Pakar Psikologi Berdamai. Baik Ustaz, insya-Allah. Terima kasih banyak. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.